itu bintang ataupun buruj, bintang yang jelas berada di langit. Bila dia keluar, dia ada nama-nama dia. Betul kan? Dia ada bentuk-bentuk dan kita kata itu buruj. Subhanallah. Dan ada kaitan, Encik. Ada kaitan. Apabila perkataan tabarruj. Wanita-wanita yang bertabarruj. Okey, Encik. Wanita-wanita yang bertabarruj. Encik tengok saya, kena ada eye contact. Gitu. Tunduk macam Encik malu depan ramai wanita di hadapan sana. Malu. Tapi saya seorang je sini dan ada Atikah. Yang mereka tu alam maya. Dia Encik tak nampak mereka nampak Encik. Jadi mereka pun tak ada apa-apalah dengan Encik. Sebab mereka takut pada saya. Okey. Encik biasa dengan perkataan tabarruj? Pernah. Apa maksud yang Encik faham daripada perkataan tabarruj? Penampilan wanita. Ya. Perhiasan wanita. Ataupun kan ada firman Allah wala tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Orang jahiliyah. Berhias. Itu perkataan paling tepat. Berhias. Lagi? Penampilan wanita bila keluar daripada rumah menunjukkan kepada bukan mahram dia. Ya. Tidak sesuai. Dan Cik Lemah tak membongkok. Inilah paling tegak. Ya, paling tegak. Okey. Aduh. Okey, baik. Saya pun sakit pinggang kalau tu. Okey. Ustaz boleh rehat dulu. Oh, saya boleh pergi rehat. Encik sambung. Tak, okey. Itulah. Ialah penampilan wanita yang macam mana? Tabarruj yang ni. terlebih-lebih dalam solatkan dia, dalam pakaian dia. Kalau pakaian dia mungkin berjarang, kalau solatkan dia menampak sangat, gincu warna purple-nya contohnya lah. Okey. Subhanallah. Eyeshadownya. Jadi Encik, apabila buruj keluar di langit, maksudnya bintang-bintang yang cantik yang tersusun tu, apa yang berlaku? Kita yang memandang ni, memula kita pandang sekali, terpukau, cantik. Okey, lagi? Kemudian tertarik. Paling utama tertarik. Paling utama tertarik untuk memandang. Faham? Mula-mula kita tengok, okey, ada buruj lah. Macam tu. Jadi kalaulah bintang tu bintang yang berselerak banyak-banyak, kita akan tengok biasa je lah. Oi, banyak bintang malam ni, banyak. Kita cakap macam tu lah kan. Betul tak Tika? Tapi bila keluar buruj tu, maksudnya dia akan jadi satu tarikan yang khusus. Jadi masing-masing, bukan kita je yang tengok, bukan cik je yang tengok, seluruh dunia mungkin sedang memandang. Lagi-lagi pencinta-cinta bintang yang tahu bila keluar-keluar bintang ni, maka masing-masing akan menunggu bila time keluar bintang ni, buruj ni. Faham? Okey. Oh, minta maaf Encik ya. Kan macam cikgu dengan anak murid. Okey. Jadi bila sebut tabarruj adalah satu bila Allah berfirman, janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj jahiliyah. Okey, wanita dan perhiasan tak boleh lari. Wanita boleh berhias tak Encik? Boleh. Ya, boleh berhias. Berwangi pun boleh. Berwangi pun boleh. Okey, pertama memang betul lah berhias dan berwangi untuk suami. Tapi saya nak tanya, keluar daripada rumah wanita boleh berhias tak? Boleh. Ya, betul. Jawapannya boleh. Harus. Tapi dengan syarat. Itu maksudnya. Bukan nak suruh wanita keluar daripada rumah dengan telekong semayang ataupun dengan serabai, dengan wajah sama. Maksudnya, of course lah, bila kita keluar, kita kena wajib menjaga penampilan. Wanita boleh berhias. Antara hiasan yang menjadi keharusan bagi wanita adalah barang kemas. Encik, barang kemas. Tapi apabila barang kemas itu keterlaluan, pakai cincin, yang Encik gelak. Saya pakai cincin. Ya. Mesej pada saya tu nak beli barang kemas. Itulah, macam tak ada je kosong kan. Ada, saya pakai kat dalam sebab suami saya tak bagi saya pakai kat luar. Betul Encik? Betul. Kenapa Encik tak bagi saya pakai kat luar? Besar sangat. Mana ada besar? Cute je. Saya punya nipis je. Warna ni Boleh kau pakai kat luar.
Ni saya tunjuk contoh ya. Tunjuk contoh. Gitu je. Lepas tu warna apa ni? Rose gold. Rose gold. Gitu je. Oh, tunjuk barang kemas lah pula. Saya rasa okey lah. Atika kan? Boleh cik pakai kat luar? Boleh. Oh, tunjuk barang kemas. Simple je. Simple saja. Sebelah sini pun ada kat cik. Dah tunjuk lah. Tak payah tunjuk. Tak ada lah. Okey. Maksud saya ialah, subhanallah, sebenarnya okey je, simple-simple kan. Ringkas-ringkas ni pun very simple. Halus je, comel. Masya Allah. Atika, tuan tengok je kak. Kejap pasal Atika datang balik. Sebab mungkin dia nak pergi toilet. Fatimah bangun tidur. Okey. Macam ni. Perhiasan wanita, barang kemas, emas ini memang perhiasan yang dibenarkan wanita pakai. Okey, lelaki pakai tak boleh kecuali cincin lah. Okey, cincin pun cincin apa encik? Lelaki boleh? Suasa. Betul. Cincin suasa. Okey. Baik. Tuan-puan sekalian, apabila memakai barang kemas yang keterlaluan, berlebihan, itu yang bermaksud dia mula menarik perhatian. Kalau pakai yang minimalis, dia nampak common, nampak biasa. So sekilas pandang macam tu je lah. Tapi ya, saya pernah jumpa pakai penuh jari. Semua jari pakai. Kedua, boleh jadi terlalu besar. Gelang pun terlalu besar. Nanti kita akan nampaklah suasana hari raya. Masing-masing akan, ya, dia mungkin mungkin sampai sini ke apa, penuh lah encik. Mungkin nak jadi sadar kan. Jadi dia, okey, jadi berat. Okey. Wallahualam, sama ada yang original ke, yang Korea ke, yang mana ke, sama ada. Tak kira lah dia original emas ke, dia adalah emas apa kita panggil, emas tiruan ke, ia tetap perhiasan. Maksudnya perhiasan itu mesti sederhana. Bila berlebihan, dibimbangi termasuk dalam melanggar batasan berhias bagi wanita. Sebab ia tak ada batasan yang jelas. Begini haram, begini harus, begini pahala, begini dosa. Perkataannya adalah sederhana. Jangan sampai menarik perhatian. Kalau dah besar-besar gedabak macam tu, kita sama perempuan pun kita akan 2-3 kali tengok. Jadi sebenarnya perhiasan yang simple, minimalis itu sebenarnya lebih manis. Betul. Lebih sweet. Betul cik? Betul. Kan cik suka tengok penuh. Tak. Rimas? Oh, rimas. Rasa nak jual je. Sebab duit pun tengah nak guna, rasa nak jual, geram nak potong jual. Betul. Boleh je tengah malam potong jual. Okey. Maksudnya tuan-puan dimati Allah sekalian, ini bukan nak beli siapa-siapa. Saya tahu ramai wanita sekarang dah jadi kebiasaan pakai besar-besar, pakai jelas-jelas. Sebenarnya ia ada satu kebiasaan. Cincin biasa kalau paling banyak pun mungkin 3 kan, 2. Lepas itu gelang tu nak kiri kanan pun boleh. Tapi tengoklah besar kecil tu. Kita gila-gila lah baru nice. Kedua, tentang penampilan pakaian. Jadi pakaian ni dia tak semestinya pakaian yang mengelip-gelip, tapi pakaian itu menarik perhatian kerana pelik daripada orang lain. Kebiasaan ke, dia menonjol sangat, mungkin dari sudut warna, mungkin dari sudut perhiasan. Okey, pakaian. Tabarus juga boleh berlaku kepada apa? Kepada kasut. Kasut mungkin warna hijau terang ataupun merah menyala. Lepas tu berbunyi pula keletung. Jadi bila dia bercakap pula, bila dia berjalan, daripada jauh lagi orang macam okey. Semua tu. Boleh jadi juga dengan handbag. Handbag dia besar sangat. Sekarang fashion dia besar sangat. Mungkin yang tu orang tengok pelik lah, bukan menarik apa. Walau maksudnya ia boleh datang dengan apa saja yang dipakai oleh wanita. Pakaian apa semua dan seterusnya. Apa yang dipakai pada muka. Okey. Bukan kata haram terus ya, kita tak boleh nak sebut pakai gincu haram terus, tak. Dia pakai gincu dengan sederhana yang tak nampak macam pakai, hanya menghilangkan pucat, maka ya boleh jatuh harus. Subhanallah. Tapi kalau pakai merah menyala, bukan warna asli. Maksudnya tak adalah warna asli bibir merah menyala macam tu.
dengan merah menyalanya, dengan warna pipi, pemerah pipi. Kalau merah asli pipi lain, tapi pemerah yang jelas, dengan mata pelbagai warna apa semua. Maksudnya bila kita pandang tu berkali pandang sama perempuan, kalau lelaki lebih lagi. Perhiasan seterusnya Allah berikan pada wanita adalah suaranya. Jadi suara perempuan ni memang lembut dan memang boleh dilembutkan. Suara lelaki kasar, boleh dilembutkan tak? Boleh. Macam mana kalau suara lelaki lembut? Boleh. Tapi tak adalah tergoda pun. Tak ada. Buruk. Lelaki kalau dilembutkan, macam mana cik lembutkan? Boleh. Lelaki kalau dilembutkan memang dia jadi buruk, faham? Tapi orang perempuan kalau dilembutkan dia memang jadi lain macam. Sebab itu ditegur dalam Al-Quran. Jangan kamu melunakkan suaramu sehingga berlakulah penyakit hati di dalam orang yang mempunyai penyakit hati. Faham tak? Sebab itu Allah pesan dalam Al-Quran, wanita ni bukan suruh keras. Encik nak makan apa? Berapa orang? Jadi waitress kan? Waitress tu. Jadi, betul sebut Jadi, bukan nak suruh macam tu, tapi tak adalah. Nak makan apa encik? Oi, encik ni pun mula-mula tengok menu, kedua tengok. Jadi be professional. Okey. Kedai mamak. Dia manis nama mamak. Dia manis, mau makan apa? Tapi janganlah mamak cakap macam tu. Bang Isam. Okey. Nak tanya soalan. Ya, tanya. Kalau perempuan tu Ustaz, dia selama ni tak bekerja. Tiba-tiba dia kerja. Okey. Sebagai tanda kepuasan diri dia berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Dia belilah makeup mahal-mahal. Dia belilah perhiasan mahal-mahal. Reward. Baju mahal-mahal. Bukan nak menunjuk kepuasan. Ya. Salah ke salah? Tak ada masalah. Yang penting ikut syariat. Okey, yang penting dia menunjuk ke pakai bermata besar, mata ni cincin besar. Terus kata nak beli, ada banyak barang walaupun dia mahal tapi dia tidak menonjol. Tetap mesti dalam keadaan yang bersederhana. Sebab itu Nabi SAW sebut khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah bersederhana. Jadi dalam berhias bersederhana. Sebab kalau tak sederhana dibimbangi melangkaui batasan syarak, batasan yang Allah tetapkan, jadi berdosa. Jadi nak reward dengan pakaian mahal. Kadang pakaian mahal tak tahu pun mahal. Beg mahal nampak biasa je kan, ada beg RM20,000, RM30,000 kan. Okey, tetapi perlu ada juga batasan supaya tidak membazir. Boleh jadi bagi orang yang ada pendapatan sebulan 1 juta, beli beg harga RM20,000 dalam kategori tak membazir bagi dia. Sebab dia ada 1 juta kot. Dia boleh beli harga beg yang RM100,000 tapi dibeli RM20,000. So dalam kategori orang seperti ini, RM20,000 tu tak membazir bagi dia. Dengar dulu penjelasan saya ya. Tapi bagi orang yang gaji RM20,000, beli harga beg RM15,000 tu membazir sangatlah. Sebab boleh jadi yang ada pendapatan perniagaan contohnya 1 juta. Mungkin dia infak RM100,000, RM200,000 daripada pendapatannya. Maksudnya kita mengukur, kita tidak simply boleh kata membazirnya beli kereta harga RM300,000, padahal RM100,000 pun dah beli kereta elok, RM200,000 baiklah infak. Tapi berapa pendapatan dia dan berapa dia punya infak dia? Infak dia pun berganda dan bertambah. Jadi kita tak boleh nak compare. Pernah kan dulu kan kita tengok orang kata membazirnya beli telekung jenama ni sekian-sekian, mahalnya RM200 lebih, RM300 lebih. Apalah, saya pakai tu telekung harga RM70 pun okey je. Yang penting solat khusyuk. Contoh ya. Tapi sampai level pendapatan semakin meningkat. Lepas tu akhirnya dapat beli telekung jenama sekian-sekian dengan harga RM200 lebih, RM300 lebih. Masa tu ingat tak masa kita cakap pada orang beli dulu membazir? Adakah kita nak katakan kita membazir? Masa tu kita akan ada hujah lain. Tak apa, yang penting kita buat yang terbaik. Nak solat kan, apa salahnya? Tapi masih ramai lagi ada golongan yang kata membazir. Sebenarnya ia berdasarkan bagaimana keadaan.
dia mendapat rezeki, menguruskan rezeki, sebagainya macam itulah. Cik faham maksud saya? Faham? Okey. Soalan gitu lah. Oh, soalan lagi. Tak masuk lagi ni. Okey, apa? Kalau tabarus itu termasuk juga minyak wangi apa semua perempuan? Ya, sebab itu adalah yang dipakai. Minyak wangi dipakai tak? Pakai. Pakailah. Kan? Pakai, sembuh, dipakai. Apa saja yang dipakai oleh wanita? Okey. Minyak wangi, cik, minyak wangi ni bagi wanita nak pakailah banyak mana, wangi macam mana kat rumah tak ada masalah, time solat dan sebagainya. Tapi bila di luar boleh pakai dengan syarat tidak tercium oleh ajnabi, lelaki asing. Jadi ada yang pakai minimalis sangat, bau tu hanya dia, melainkan ada kawan yang pergi macam tu baru. Tapi kalau lalu tak bau. Dia pakai tu tujuan supaya tidak bau badan dia, mungkin dia ada masalah, tak ada masalah ke, mengganggu orang lain. Faham cik? Cabaran wanita ni. Cabaran, sebab itu ada larangan yang jelas. Kan, wangian wanita yang tercium pada ajnabi ibarat, minta maaf ya, pelacur. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Tetapi lelaki pun kena jaga penampilan. Jika penampilan lelaki itu menarik perhatian sampai menimbulkan gairah yang memandang, haram juga cik, berdosa besar juga. Contohnya apa? Pergi gym tak ada masalah, ya? Dah ketat lah pakaian tu. Betul lah tu. Maksudnya pergi gym memang dia pakai macam tu lah, sama-sama dia. Tapi kena tetap juga jaga. Mentang-mentang pergi gym pakai seluar ketat, cik jangan bayangkan ya, pakai seluar ketat, lepas tu pakai baju macam ni, lepas tu sadok gitu kan. Lepas tu pergi gym tak ada masalah. Pergi gym tak ada masalah. Lepas tu yang perempuan tengok, lepas tu yang lelaki. So itu banyak kalau kita tengok orang-orang yang bina badan sado-sado ni tunjuk dekat FB, dekat dah sebut pula, dekat TikTok, dekat semua media sosial lain ni. Dia punya komen tu banyak komen yang sensor, banyak komen-komen yang memalukan, komen yang komen yang kita panggil apa? Komen yang kotor, terlampau daripada perempuan dan juga lelaki. Jadi yelah, tahu bina badan sadar tak ada masalah kesihatan, tapi janganlah keluar pada rumah lelaki pula pakai baju ketat, nak tunjuk ketat tu. Lepas tu pakai seluar pun sekarang ramai yang pakai saiz kecil sampai nampak bentuk badan. Bentuk badan ni dilarang bagi perempuan dan lelaki diperlihatkan di khalayak ramai. Tunjukkan anak bini je lah, macam tu. Okey, tapi di luar bersederhana, pakai t-shirt biasa pun dah nampak. Mungkinlah ya, susah payah dia bina badan sadar apa, lepas tu tak tunjuk, dia rasa tak ada kepuasan, tetap pakai yang cover. Sebenarnya pakai t-shirt nampak juga bina badan tu, jangan risau. Okey, jadi tuan-puan sekalian, sekarang kita kena kembali kepada landasan kita, iaitu kita sedang tadabbur surah Al-Buruj. Minta maaf, kenapa kita melencong ke situ tadi? Lencongan tu bukan sesat, lencongan yang ada kaitan. Perkataan Al-Buruj itu adalah bermaksud bintang-bintang yang berguguran. So saya kaitkan dengan Burj Khalifa, satu bangunan yang menjadi mercu tanda Dubai. Kenapa dia menarik perhatian Burj Khalifa? Dan ada kaitan dengan perkataan tabarruj. Kerana apa? Tabarruj adalah satu situasi perhiasan wanita yang dilarang kan dalam agama Islam, dalam Al-Quran, kerana ia boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan fitnah bagi wanita. Kemudian kita kaitkan juga dengan buruj, kan, bintang buruj yang berada di langit. Kenapa kita akan tertarik melihat? Kerana dia adalah luar biasa. Berapa tahun sekali baru keluar buruj ni, jadi ia menarik perhatian.